man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmu sya'alallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Yang bermaksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi tuan imam, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah, tak lupa kepada ahli jalan puasa Masjid Al-Muttaqin, juga kepada Abang Abu Bakar Osman yang buat live malam ini bagi page audio kuliah, dan Abang Azizan Hassan daripada page Syiar Kuliah. Ada 2 channel malam ini, insya-Allah tuan-tuan boleh tengok balik nanti dalam page yang berkenaan. Terhormati Allah, alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak kita menunaikan solat berjemaah dan juga mengikuti kuliah maghrib dengan SOP yang kena jaga, alhamdulillah, dengan bilangan yang terhad. Tuan-tuan, kita lihat ada pengurangan jumlah, ya, daripada 5,000 kepada 3,000 kata silap saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan teruskan berdoa dengan doa yang disyaratkan oleh para ulama, diambil daripada riwayat-riwayat, antaranya Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal ghala. Ya Allah, ya Tuhan, mudah-mudahan diangkat daripada kami ini wabak dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Mudah-mudahan kita, insya-Allah. Baik, kita sambung kembali pengajian kita dalam kitab Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Bukhari dan Muslim. Kita berhenti hari itu pada muka surat 40. Muka surat 40, tuan-tuan, tengok pada tajuk konsep sabar menurut Al-Quran. Konsep sabar menurut Al-Quran. Al-Quran Karim banyak menyentuh masalah kesabaran. Antaranya ayat yang mengandungi anjuran Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya bersabar. Ayat yang pertama yang dimuatkan dalam kitab ini, Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Surah Al-Ahqaf ayat 35, yang bermaksud maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Terhormati Allah, bukan semua rasul itu bergelar dengan ulul azmi. Rasul yang bergelar ulul azmi ini ialah rasul-rasul yang tinggi tahap kesabarannya. Rasul-rasul yang Allah uji dengan ujian yang berat. Ini. Sebab itu ulama tafsir mengatakan tuan-tuan apa dia? Yaqulu ta'ala zikruhu li nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, usabbitahu 'ala al-mudhi lima qallalahu min 'ilmi risalah. Apa dia? Supaya Nabi tetap teguh dengan risalah perjuangan Islam yang dibawa. Kerana apa? Kerana beratnya perjuangan membawa risalah Islam. Bukan senang. Terhormati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang tak pernah diuji oleh kafir Quraisy. Pertama, mereka menggunakan kekerasan. Mereka menggunakan apa dia tuan-tuan? Perkara-perkara yang dinamakan sebagai ta'zib. Yal alam ta'zib. Apa dia tuan-tuan? Daripada benda-benda yang menyakitkan, baik daripada segi fizikal maupun mental. Fizikalnya tuan-tuan sebagaimana yang diadukan oleh Al-Khaba' Al-Arash.
Seorang sahabat yang dia rasa tak tahan dah. Sebab apa dia tuan-tuan? Ramai para sahabat yang ditangkap, yang diseksa. Khabbab Al-Aras ini satu hari pergi bertemu dengan Nabi. Nabi ketika itu sedang duduk di hari panas terik, berlindung di bayang Kaabah, dinding Kaabah. Khabbab pun pergi jumpa Nabi. Khabbab kata, "Ya Rasulullah, ala tad'ullahu lana." Wahai Rasulullah, tak maukah kamu berdoa kepada Allah untuk membantu kami ini? Bila kami beriman, kenapa beriman dengan agama Allah ini? Kenapa ini yang kami dapat? Penderitaan yang kami dapat, penyiksaan yang kami dapat. Tak boleh kaya, wahai Rasulullah, turut kamu berdoa kepada Allah. Kamu Habibullah, kamu kekasih Allah. Makbul doa kamu di sisi Allah. Ala tastansirullah lana, apakah Allah tidak boleh menolong kita ni? Wahai Rasulullah, doalah agar dimatikan orang-orang yang zalim ini, agar dimatikan pemimpin-pemimpin Quraisy yang jahat ini. Tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Kalau kita nak memperjuangkan Islam, menegakkan Islam, syariat Islam di atas muka bumi ini, setiap era, setiap zaman akan ada penentang. Akan ada yang unsatisfied, akan ada yang tidak bersetuju, not agree. Maka berlakulah penentangan-penentangan tuan-tuan, dikatakan sebagai onok dan duri dalam perjuangan. Kan senang tuan-tuan kita minta orang soleh, ulama, tadah tangan ke langit, minta kepada Allah, Allahumma ya Allah, ihzimhum ya Allah, ihzimhum ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah. Ya mujri as-sa'ab, wahai Tuhan yang apa dia menggerakkan awan ini.
kata Nabi, lama tempoh dia berdakwah selama 950 tahun. Kurang 50 nak kepada 1000. 950 tahun tuan-tuan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah. Berapa orang dia yang ikut? Allah tadi kita baca dalam surah Yasin, وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. Datang seorang lelaki daripada ujung kampung, tuan-tuan, bukan duduk ujung bandar, bukan duduk dalam bandar tu, dia disisihkan, tuan-tuan, duduk di ujung bandar. Dalam kitab tafsir mengatakan, tuan-tuan, namanya Habibun Najjar. Habibun Najjar ni, tuan-tuan, dia seorang je yang beriman. Kenapa, tuan-tuan? Kerana pada asalnya kata ulama tafsir, dia ni ada penyakit kulit. Lalu berjumpa dengan para rasul ni, Allah Ta'ala utuskan bukan seorang, bukan dua, 3 orang. Fa'azadna bisalisin, 3 orang rasul. Dia pergi jumpa para rasul ni, mengatakan, kalau penyakit aku ni sembuh, aku beriman dengan Allah. Sebab apa? Maknanya ini satu mukjizat para rasul. Sembuh penyakit dia, tuan-tuan. Bila sembuh penyakit ni, tuan-tuan, dia pun pergi jumpa kaum dia. Ini yang kita baca dalam surah Yasin dalam ni, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun. Ikut taat kepada rasul-rasul ini yang tak pernah meminta upah dalam perjuangan mereka. Mereka bukan datang nak rampas tanah kamu. Mereka bukan datang nak ambil aset-aset kekayaan kamu, lombong-lombong kamu, tanaman-tanaman kamu, dah. Malah mereka datang bukan kerana nak mengambil kekuasaan yang ada daripada segi pemerintahan kamu. Tentara mati Allah, yang paling penting kata Habibun Najjar, wahum muhtadun, mereka ini orang-orang yang membawa hidayah kepada kita daripada kesesatan, menyembah berhala. Apa mereka buat, tuan-tuan? Ulama tafsir mengatakan apa mereka buat kepada Habibun Najjar ini. Kalau yang tadi Nabi sebut seorang lelaki digergaji kepala hingga ke kaki tu terbelah 2 badannya, Habibun Najjar ni, tuan-tuan, mereka tangkap, mereka pukul ramai-ramai, Masya Allah. Yang dan terajang-terajang, yang sempat bagi siku-siku yang tumbuk-tumbuk. Bayangkan, tuan-tuan, masyarakat yang ramai pergi balun seorang. Zaman tu yang kena balun, tuan-tuan, orang yang beriman. Zaman ni, zaman cerita ni, kerajaan Antioquia, yang kena balun ramai-ramai ni, tuan-tuan, orang yang mengatakan amantu billah, aku beriman dengan Allah. Zaman sekarang, tuan-tuan, yang kena balun ramai-ramai ni siapa? Jangan marah. Yang curi motor, yang meragut orang, tidak, meragut orang perempuan, orang mengandung, jatuh orang mengandung tu. Allahu Rabbi, kesian, tuan-tuan, tengok habis ni, setengah tu gugur, tumpah darah. Apa orang buat, tuan-tuan? Tangkap ramai-ramai dan helmet dia bagi, dan terajang dia bagi. Kalau mati, tuan-tuan, tak dapat macam mana pemuda yang disebutkan dalam kisah Antioquia ni, Masya Allah, tuan-tuan. Sehingga kata ulama tafsir, tuan-tuan, apa berlaku kepada lelaki cerita kisah Antioquia dalam surah Yasin ni, tuan-tuan, hingga bau ni kanan ni bertemu bau kiri.
Orang parai kata jadi lepio, tuan-tuan. Bahasa buku bakunya lepir. Lepio. Kenapa tuan-tuan? Semata-mata kerana dia mengatakan dia beriman dengan para rasul yang diutuskan ke Antiokhia ini. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Allah cerita surah Yasin, tuan-tuan. Kalau baca kisah ini, kalau faham tuan-tuan tafsirannya, boleh teroyak kita baca ayat ini. Kata dia, ya laitani, ya, kalaulah kaum aku ini, ya, mengetahui apa dia, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin, iaitu Allah Ta'ala ampunkan aku dosa aku dulu, menyembah berhala dulu, Allah Ta'ala ampunkan. Wa ja'alani minal mukramin, lalu dijadikan aku daripada orang yang dimuliakan. Kenapa tuan-tuan? Aku sabar, aku tahan dengan penderitaan yang orang-orang kaum-kaum aku buat pada aku. Aku dipukul, aku diseksa hingga mati, bertemu rusuk bau kanan ini dengan bau kiri ini. Tetapi aku sabar. Boleh tak tuan-tuan, kalau dia kena pukul tu, rasa sakit tu, dia kata okey, aku tak beriman dengan para rasul ni, aku kembali kepada agama berhala. Okey, sorry. Boleh tak tuan-tuan dia cakap macam tu? Boleh. It is choice, itu pilihan dia. Tapi tuan-tuan, bila dia dipukul, kata ulama tafsir, pada ketika dia dipukul merasai kesakitan itu, Allah sudah nampakkan dia syurga. Masya Allah. Itu dia kata, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Aku beriman dengan Allah. Kerana apa? Allah memberitahu kepada aku, gambaran kepada aku, diampunkan dosa aku yang lalu dijadikan aku daripada golongan yang mukramin, yang dimuliakan dengan nikmat syurga. Masya Allah tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, maknanya zaman Nabi ini, yang terdahulu ini, yang beriman seorang, cerita Antiokhia nak. Tapi seorang yang beriman ini, imannya cukup berkualiti. Kita hari ini tuan-tuan ramai, tetapi imannya Allahu Rabbi tuan-tuan ditakuti tidak berkualiti. Baik tuan-tuan rahmati Allah, kita lihat lagi katanya, ya, pada perenggan yang kedua. Rasul-rasul yang termasuk ulul azmi adalah para rasul yang mempunyai kesabaran tinggi, ya, dalam menghadapi tentangan, hinaan, cemuan dan sesaan daripada kaumnya. Pada ayat di atas, Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabar seperti para rasul tersebut. Rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termasuk ulul azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tuan-tuan rahmati Allah, antara nabi yang digelar sebagai ulul azmi ini ialah Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan. Ini saya ambil dari ayat lain, cerita pasal Nabi Nuh alaihi salam. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina aman fa'akhadhahum tufan wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka, yakni berdakwah kepada mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Apa maknanya? 950 tahun lamanya tuan-tuan, lamanya. Kita umat Muhammad ni tuan-tuan, umat Nabi ni, umur kita tuan-tuan yang paling lama Allah bagilah average-nya tuan-tuan 63 ikut umur Nabi. Siapa yang boleh hidup sampai 70 ni tuan-tuan, macam ayah saya 85, itu subsidi Allah bagi tu.
Allah bagi tuan-tuan, ada orang dah pencen umur 60. 10 tahun lepas tu tuan-tuan, saya jumpa balik umur dah 70. Dia tanya dengan dia, masih sihat? Alhamdulillah, masih boleh bawa motor lagi, mata masih terang, makan selera 3 besen lebu. Tapi tuan-tuan, kita kena ingat, antara yang Allah akan tanya pada anak Adam ini, la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'in, ya, tidak akan terlepas kaki anak Adam ini sehingga ditanya tentang 4 perkara. Perkara pertama sekali yang Allah akan tanya, an umrihi fima ablah, tentang umurnya, ke mana dia habiskan. Ni tuan-tuan, tuan mati Allah, kalau kita umur panjang sekalipun, kalau panjang umur pun, tapi kalau kita buat jahat, tak ada guna tuan-tuan. Tuan-tuan umur 63, tapi Allah bagi extend hingga umur 80. Kalau 80 yang lebih tu, umur lebih itu, tuan-tuan tidak membuat kebaikan, tak ada guna tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Berapa sangat yang beriman dengan dia? Cerita surah Yasin tadi tuan-tuan, dia hantar oleh Allah Ta'ala 3 orang rasul, seorang je yang beriman. Cuba kita buat forum tuan-tuan, 3 orang ahli panel, yang mendengarnya seorang je macam. Tobatlah balik, aku balik, buat apa? Buat forum seorang je dengar. Yang dengar tu pula tuan-tuan, jenis labang, tak labang, pekak badak tak maksima. Apa? Jenuh pula ceramah tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab itu dalam berdakwah ni Allah akan uji. Kan senang Allah bagi tuan-tuan kita berceramah, semua orang beriman, Allah boleh buat. Allah Maha berkuasa. Rasul-rasul tuan-tuan, dan juga warasatul anbiya, orang yang mewarisi kerja rasul nabi-nabi ni, siapa dia? Ulama-ulama, ustaz-ustaz tuan-tuan. Kan senang kalau dia berceramah tuan-tuan, semua orang berubah. Kan senang, kaki botol jadi kaki botol jadi kaki air zam-zam. Kaki judi tuan-tuan jadi orang yang paling bersedekah. Kaki ronggin menari ni tuan-tuan jadi orang surau, orang masjid. Sekali je dia ceramah, semua orang berubah. Boleh tak tuan-tuan? Allah boleh buat. Tapi di mana harga sebuah syurga? Bukan senang tuan-tuan. Kena sabar dalam melaksanakan dakwah. Sebab itu Nuh alaihissalam, tuan Nabi Nuh alaihissalam ini, kita tengok ya, dikatakan, disebut lagi ya, bahwasanya yang termasuk dalam ulul azmi adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dia ambil contoh yang pertama ketika menjalankan tugas dakwah, muka surat 41. Ketika menjalankan tugas dakwah, Nabi Nuh alaihissalam pernah dipukul oleh kaumnya hingga tidak sadarkan diri. Bayangkan tuan-tuan, dipukul. Saya tuan-tuan, pengalaman saya berceramah lebih kurang 23 tahun. Jadi pengkuliah, penceramah ni, tak pernah lagi lah orang datang ambil mikrofon ni tampar muka aku. Tak pernah. Tak tahulah sebab dia menengok badan aku tinggi besar gamaknya, wallahu alam. Tapi Nabi Nuh alaihissalam, Nabi yang Allah utuskan tuan-tuan, Nabi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala ni, ulul azmi ini, pernah dipukul oleh kaum dia. Kita tak sampai peringkat tu tuan-tuan, tak sampai. Macam mana marah pun tuan-tuan, maka respect ustaz-ustaz ni. Ada yang marah, ada. Anak murid saya pernah, saya tak mau sebut di mana tuan-tuan, dia kata apa? Kalau tak kerana memikirkan status ustaz ni ustaz, dah lama dah saya belasyah. Dia cakap begitu. Saya kata, jangan kira belasyah mika je, belasyah teman mika kira tak? Sebab itu tak jadi tu, kata tuan-tuan. Jangan.
Saya ni keturunan rimau berantai, tapi rimau dah lari tinggal rantai je tuan-tuan. Jangan marah guru ni. Nabi Nuh AS pernah dipukul tuan-tuan. Kita setakat diejek. Apalah sangat tuan-tuan jadi ejek ke masjid, orang ejek. Sikit menor ujiannya. Apalah benda hari, pegang duit pun tak reti. Kalau apa ni bagi akulah jadi benda hari. Sabar tuan-tuan. Nabi pernah bersabda, Masar'atu, tahukah kamu apa itu orang yang paling kuat? Siapa paling kuat tuan-tuan? Adakah ianya seumpama Incredible Hulk atau John Rambo dalam cerita Rambo tu? Itu ke yang kuat? Angkat machine gun yang ada kaki tu, peluru tu yang rantai, peluru tu digolong dengan sebelah tangan, angkat machine gun sebelah tangan, tembak orang Vietnam 80 orang mampus belaka. Itu ke orang kuat? Ayah saya askar 5 Melayu kata apa? Nampak menor menipunya. Rantai tu berat dah, dia kata. Kena bawa ada bekas dia tu, bukan ringan. Lepas tu dia punya machine gun tu mana boleh angkat kopi tu. Berdua ngangkatnya kadang-kadang, dia kata. Lepas tu cepat panas, habis lebur melecur lah tangan lengan tu. Saya kata, abah, tengoklah muscle dia macam mana Sylvester Stallone tu. Banding dengan abah jauh. Ada kamu tut, kata orang tu aku, tuan-tuan. Tuan-tuan, adakah itu orang yang kuat? Macam Superman, Spiderman, Ultraman? No. Nabi kata, siapa itu orang yang kuat? Asyaratu mayyamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu siapa dia? Yang dapat menahan diri dia, control himself from madness or angriness. Yang dapat menahan diri dia daripada marah. Jangan marah. Itu orang kuat, tuan-tuan. Ini orang kuat. Walaupun Nabi Nuh AS, tuan-tuan, disakiti, dipukul, pengsan, tak sedar diri, dia tetap mendoakan kebaikan untuk umatnya. Masya Allah. Kita, tuan-tuan, agak-agak boleh dapat apa itu. Kalau orang marah, kita, tuan-tuan, cekok. Ni cekok tengkuk baju ni agak-agak, tuan-tuan, boleh sabar ke? Boleh ke, tuan-tuan? Bila cekok tercekik tengkuk ni, tuan-tuan kata aku doakan kebaikan untukmu. Boleh ke, tuan-tuan, kita cakap apa itu? Kalau aku hidup, aku bagi tang pipi tu. Ustaz pun marah, macam mana ngajar kitab tasawuf? Ini, tuan-tuan, ya, normally apa itu gambarannya. Okey, tuan-tuan, ya. Baik. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh kaumnya. Masya Allah, tuan-tuan. Nabi Ibrahim ni jumpa dengan Namrud, berujah, tuan-tuan, berujah buat muzakarah. Ini kita baca dalam Al-Quran, tuan-tuan, bila Nabi kata Rabbi alladhi yuhyi wa yumit, Tuhan aku Allah yang menghidup dan mematikan. Namrud jawab apa, tuan-tuan? Wa ana uhyi wa umit, aku pun boleh menghidup dan mematikan. Bukti, nak bukti. You want the proof, nak bukti. Okey. Dia pun minta, tuan-tuan, pengawal ni keluarkan 2 orang banduan yang memang hukuman mati. Dijatuhkan hukuman mati mandatori. Seorang dia bunuh, seorang dibebaskan. Dia kata apa dia? Tengok, aku menghidupkan dan mematikan. Ini, tuan-tuan, otak lemah Namrud nak berlawan dengan Rasulullah. Apa kata Nabi Ibrahim AS? Kalau wahai Namrud, kalau begitu ujah kamu, sesungguhnya innallah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu apa dia? Menerbitkan matahari belah timur. Kalau kamu Tuhan, kamu kuat, kamu hebat, you are powerful man, terbitkan besok matahari belah barat. Apa macam? Bila tak boleh lawan berujah, tuan-tuan, forum perdana KO, apa berlaku, tuan-tuan?
disuruh pengawal dia tangkap Nabi Ibrahim, buat unggun api yang besar, lalu dicampakkan, ya, ada mengatakan diikatkan dalam, ya, api neraka, dalam api yang besar itu, ya, yang Namrud kata jahim, ini neraka jahanam bagi kamu. Kamu kata Tuhan kamu ada neraka, aku pun ada neraka. Wahai Ibrahim, rasakan neraka aku. Ni punya Namrud punya bongkok, punya sombong, tuan-tuan. Tetapi mati Allah, bila Nabi Ibrahim AS dibakar, agak-agak adakah api itu memusnahkan dia? Satu bulu roma pun tak terbakar, tuan-tuan. Pasal apa? Allah Ta'ala berfirman, ya nar kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu apa dia? Baradan wa salaman, sejuk dan selamat untuk, ya, Rasul aku yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ulama tafsir mengatakan, tuan-tuan, bila sebut baradan sahaja, kenapa Allah menyebut baradan wa salaman? Kalau baradan saja, takut pula api itu terlalu sejuk, pun tak boleh juga. Api ni, tuan-tuan, terlalu panas pun menyeksa, terlalu sejuk pun menyeksa, tuan-tuan. Malaysia ni, tuan-tuan, panas tak sekarang ni cuaca? Oh, seksa rasanya. Kalau tak ada aircon ni, tuan-tuan, tidur tu berpeluh ketiak. Dengan orang rumah sebelah pun berpeluh. Bila kita angkat ketiak ni, tuan-tuan, bergulung orang rumah jatuh katil. Pasal apa? Bau kabait katanya. Tahu kabait? Lampu minyak kabait, tuan-tuan. Orang selalu buat meriam tong, meriam buluh tu guna itulah kabait. Budak sekarang tak tahu kot, tuan-tuan, ya. Panas, tuan-tuan. Kalau terlalu sejuk pun seksa juga. Nampak hebatnya ilmu Allah Ta'ala ni, tuan-tuan. Allah Tuhan yang Esa, yang orang kata maha mengetahui, maha bijaksana, tuan-tuan. Kalau sejuk, tuan-tuan, saya dengar, saya di Mesir, tuan-tuan, pernah suhu sampai 8 darjah Celsius. 8, tuan-tuan. Kadang 7. Kalau sampai kosong tu salji, sana belum salji lagi. 7 dengan 8 ni, tuan-tuan, Masya Allah. Kalau ngambil wuduk, kita tu rasak, pemanis air tu rasak, tuan-tuan, tak tahu, rasa beku ni, sejuk. Maka Allah sebut dalam ayat ini, wahai api, jadilah sejuk, tapi jangan terlalu sejuk. Kerana itu juga boleh menyeksa, ya, nabiku yang tercinta ini. Wassalaman, jadilah salaman. Apa nak salaman? Yang sesuai dengan suhunya untuk dia. Kata rahmati Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh musuh-musuhnya yang menentang Allah Ta'ala. Kita, tuan-tuan, ada ke pernah terbakar? Ni jadi AJK masjid ni, ada ke pernah orang tangkap bakar? Saya ceramah ni, tuan-tuan, ada ke pernah orang bukan Islam tangkap bakar aku? Tak ada. Sikit mena ujian kita ni, tuan-tuan, setakat ditukar banyak kali tu biasa. Daripada dibandingkan, tuan-tuan, if I compare with the burning big fire, tuan-tuan, kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim AS, yang ni menjadikan kita sabar, yang ni memberikan kita motivasi. Apa dia, tuan-tuan? Nabi dulu lagi teruk Allah uji. Aku ini baru sikit, baru jadi pengerusi kharat kematian, udah tak tahan dah nak letak jawatan. Ya, ada lah sini, baru jadi pengerusi kharat kematian, orang marah. Pasal apa? Orang kata aku nak kubur yang belah itu. Kita sebagai pengerusi, kita kata tak boleh. Kubur ni, tanah ni mana boleh cop-cop, nama pun tanah wakaf. Ambil Allah ni punya marah, tuan-tuan. Pasal apa? Dia nak belah itu juga. Pasal apa? Bininya belah itu, dia nak duduk sebelah bininya. Kita mana boleh bagi kopi itu? Tanah wakaf ni, tuan, siapa mati dulu, situ lah orang tu duduk. Aku tak tahu lah kok Taman Meru ni buat kopi itu pula, ada nombor-nombor. Tak tahu mati Allah, orang pun marah dia, apalah punya pengurusi kharat kematian.
Nampak je warak, nampak je berserban, berjubah, tapi bodoh. Udah, kita letak jawatan. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim AS dibakar dalam api, tuan-tuan. Sabar. Nabi Nuh AS, kita tengok tuan-tuan, kisah dia dalam Qisasul Anbiya. Apa tuan-tuan? Anak dan isterinya sendiri tak beriman. Sebab itu tuan-tuan, apa yang Allah uji kita dalam ujian kehidupan ini, maka kita kenalah bersabar, kita kena jadi. Contohkan apa dia? Para anbiya ul azmi, tuan-tuan. Jangan kerana sedikit saja daripada ujian, kita tak mau dah menjadi orang-orang yang beriman, tuan-tuan rahmati Allah. Saya pun Allah uji, tuan-tuan, sakit kencing manis. Nak berjalan tu pakai stokin. Nanti aku tunjuk ni, stokin nampak ni, pakai stokin. Saya, tuan-tuan, kalau ada anak makan mami yang macam Maggi tu kan, pijak mami ni sakit. Bayangkan, tuan-tuan, pijak mami sakit, kalau pijak pula botol berdoa mami lagi teruk, tuan-tuan. Tak mati Allah. Kadang-kadang terfikir dalam telinga saya, dalam otak saya kata apa dia? Ya Allah, kenapa aku ni kau uji, ya Allah? Orang lain tu dahsyat, yang beronggin, yang berjudi, elok je kau bagi sihat. Aku ni kenapa kau uji? Ingat balik kisah para nabi yang terdahulu. InsyaAllah kita akan bersabar. Saya rasa cukup sekali itu, tuan-tuan, kerana masa pun ikut SOP, kita kena mematuhi. Bila masuk je isyak, kita kena berhenti. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala, khususan coronavirus ya Allah, min biladina Malaysia, khususan bi wilayati Perak. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.